Assalamualaikum, saya Wan Nur Auni binti Wan Muhammad Nasri dan ahli kumpulan saya iaitu Nurul Ain binti Idris dan Nur Suzila Aina binti Zahri ingin membentangkan tentang ilmu munasabat. Takrif bagi ilmu munasabat ialah munasabat dari segi bahasa merupakan pecahan daripada kalimah nasabah iaitu hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain, membawa makna yang bersambung, punya ikatan. Yang dimaksudkan dengan munasabah di antara ayat-ayat dan surah-surah, bentuk hubungan dan ikatan di antara ayat-ayat dan surah-surah berdasarkan susunan bacaan di dalam Mushaf Utsmani. Ini bermaksud ilmu munasabat adalah hubungan atau keterikatan seperti satu kalimah dengan kalimah dalam satu ayat atau antara satu surah dengan satu surah. Ia adalah bertujuan untuk menjadikan setiap ayat berkaitan antara satu sama lain. Bahawasanya kita dapat melihat bahawa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Idris, nombor matrik I21205690. Saya akan membentangkan tentang kepentingan ilmu munasabat. Para ulama memberikan banyak pandangan dan pendapat berkaitan kepentingan ilmu munasabat. Antara rumusan daripada pandangan mereka ialah untuk menyingkap kesenian yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Maksudnya kat sini dari segi bahasa, pakar bahasa iaitu penyair yang ada pada zaman Rasulullah pun tak dapat nak tiru gaya bahasa dan irama yang terdapat dalam Al-Quran. Selain itu, menzahirkan kemuliaan dan ketinggian yang terkandung dalam makna-makna ayat Al-Quran. Al-Quran dapat menarik perhatian kepada pendengar yang tidak memahami maksud, yang tak memahami maksud. Maksudnya kat sini contoh video yang saya bagi kita tengok hari itu berkaitan dengan orang yang bukan Islam mendengar ayat Quran wahai, mereka tidak memahami ayat Quran tersebut, tetapi mereka tersentuh dengan alunan dan irama yang mereka dengar. Yang ketiga ialah mengetahui bahawa antara ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran mempunyai hubungan dan ikatan yang kuat antara satu dengan yang lain, sekalipun dalam surah-surah yang berlainan. Okey, contohnya kat sini, contohnya kan tentang pengharaman arak. Contohnya, first kan di surah An-Nahl, Allah menceritakan tentang arak tu yang dibuat daripada tamar dan juga anggur. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 219, iaitu Sayyidina Umar berdoa kepada Allah untuk berdoa kepada Allah menanyakan tentang hukum arak. Dan yang ketiga ialah surah An-Nisa, iaitu Allah melarang bahawa jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Dan ayat yang terakhir iaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91, Allah mengharamkan arak secara mutlak. Okey, yang terakhir menunjukkan i'jaz Al-Quran itu sendiri dari segi susunan kalimah dan ayat-ayatnya, yang mana perkara ini tidak mampu dilakukan oleh manusia. Sejarah perkembangan ilmu munasabat. Ilmu munasabat ni muncul dan disusun pada awal ke-4 Hijriyah oleh Abu Bakar Al-Naisaburi. Beliau wafat pada 324 Hijrah. Beliau ni adalah orang yang pertama menampakkan ilmu munasabat di kota Baghdad. Lepas tu, masa ilmu munasabat ni pun mula berkembang. Perkembangan selanjutnya ialah aktiviti penyusunan ilmu munasabat muncul pada akhir abad ke-4 Hijriyah. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahawa ilmu munasabat ni mula disusun pada akhir abad ke-8 Hijriyah, iaitu kitab Al-Burhan fi Tartibi Suwaril Al-Quran, susunan daripada Ibnu Al-Zubair Al-Gharmati. Lepas tu lebih kurang 60 tahun setelah Abu Bakar Al-Naisaburi ni menyusun ilmu munasabat, kemudian baru diikuti oleh Ar-Rumani.
Selama 6 dekad, ilmu munasabat ni tak begitu popular dan sikit je orang yang membincangkannya. Ada pendapat mengatakan selama 4 abad, ilmu munasabat ni tidak tersentuh secara signifikan untuk dikaji. Selepas waktu yang cukup lama, kemudian ilmu munasabat ni barulah diakui sebagai suatu bahagian disiplin ilmu dari ulum Al-Quran. Kiranya ada 2 pendapat perkembangan ilmu munasabat ni setelah dimunculkan oleh Abu Bakar Al-Naisaburi. Pendapat pertamanya dikembangkan oleh Ar-Rumani pada akhir abad ke-4 Hijriyah. Perkembangan ni lebih fokus pada kajian terhadap ilmu munasabat Al-Quran. Lepas tu pendapat yang keduanya dikembangkan pada akhir abad ke-8 Hijriyah. Perkembangan ni pula fokus pada kajian yang lebih meluas, iaitu membahas dan menyusun ilmu munasabat sebagai suatu disiplin ilmu yang dimasukkan dalam kategori bahagian dari ulum Al-Quran. Okey, seterusnya ialah perbahasan ilmu munasabat. Ilmu munasabat mempunyai 6 perbahasan, tetapi saya hanya membentangkan 4 sahaja daripada perbahasan ilmu munasabat. Yang pertama, hubungan di antara ayat dengan ayat yang lain, khususnya apabila suatu ayat membincangkan suatu perkara yang berlainan dengan ayat selepasnya. Sebagai contoh, munasabat ayat dalam satu surah dapat dirujuk pada surah Al-Baqarah daripada ayat 1 sehingga ayat ke-20. Pada ayat ini, Allah menjelaskan tentang kebenaran dan tentang Al-Quran bagi hamba-Nya yang bertakwa. Seterusnya, pada ayat yang lainnya menjelaskan tentang 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka, iaitu orang-orang yang mukmin dan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Okey, yang kedua ialah hubungan di antara pembuka surah dan penutup surah yang sama. Okey, kita ambil contoh iaitu surah Yunus. Pada awal surah Yunus, ayat pertama yang bermaksud Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah. Okey, pada akhir surah Yunus, pada ayat 109 yang bermaksud, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Okey, ini menunjukkan pada awal surah Yunus menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, manakala pada akhir surah Yunus menjelaskan tentang perintah untuk mematuhi Al-Quran. Ini menunjukkan ada kaitan di antara awal surah Yunus dan akhir surah Yunus. Okey, yang ketiga ialah hubungan di antara penutup surah dan pembuka surah selepasnya. Okey, kita ambil contoh akhir surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah. Okey, akhir surah Al-Fatihah pada ayat 7 yang bermaksud iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Okey, pada awal surah Al-Baqarah bermaksud ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Okey, ini menunjukkan akhir surah Al-Fatihah ayat yang berisi doa itu, iaitu permohonan kita kepada Allah supaya tunjukkanlah kita pada jalan yang lurus. Okey, seterusnya pada awal surah Al-Baqarah menyatakan bahawa jika ingin menuju jalan yang lurus, maka kita haruslah berpegang dengan Al-Quran untuk jadikan hidayah oleh orang-orang bertakwa. Okey, yang keempat ialah hubungan di antara nama-nama surah dan tujuannya dalam sesebuah surah. Okey, dapat dijelaskan nama-nama surah di dalam Al-Quran merupakan inti pembahasan surah tersebut serta penjelasannya, iaitu setiap surah mempunyai pembicaraan yang terlihat dan tercermin dengan nama-nama surah. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah, surah Al-Jin, surah Al-An'am dan surah Yusuf.
Setiap surah diturunkan dan nama surah mempunyai cerita yang tersendiri. Satu topik yang terakhir di dalam tajuk ilmu munasabat ialah pendirian para ulama berkaitan ilmu munasabat. Terdapat dua ulama yang berbeza pendapat dalam ilmu munasabat ini. Antara golongan yang pertama, golongan yang tidak mengharuskan dan mengatakan tidak ada hubungan di dalam dan ayat-ayat dan surah-surah di dalam Al-Quran. Manakala golongan yang kedua, golongan yang mengharuskan mengkaji ilmu munasabat. Bagi menyatukan kedua-dua pendapat kat atas ni, maka jumhur pun memutuskan untuk bahawa mengkaji dan mencari tentang rahsia hubungan ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran ini merupakan sesuatu perkara yang mempunyai matlamat dan kepentingannya itu sendiri. Namun tidak dibebankan kepada kita untuk mengkajinya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.